Dalam video kali ini, saya nak tunjukkan tutorial macam mana saya rakam dan edit video guna smartphone. Video yang saya masukkan ni video produk lah untuk kita run Facebook Ads. Dan kebanyakan masanya, video-video Facebook Ads yang saya run, saya rakam sendiri dan saya edit guna smartphone. Kadang-kadang saya akan edit guna laptop ataupun desktop saya lah. Tapi yang penting saya rakam memang guna smartphone. Tak ada guna mana-mana videographer. Dan video saya buat tak cantik pun. Tapi saya bagi tahu tips macam mana nak buat video produk yang boleh convert bagi kita profit bila kita run Facebook Ads. Okay, saya paling suka bila guna ads, bila run ads ni saya guna video berbanding gambar. Sebab macam saya buat bisnes guna website e-commerce. Jadi bila saya run Facebook Ads, saya guna objective conversion, nak tarik orang datang masuk ke website, beli di website, saya akan gunakan video. Sebab apa saya gunakan video bukan gambar? Ada juga guna gambar, tapi kebanyakan masanya saya suka guna video sebab biasanya bila saya run Facebook Ads untuk e-commerce, saya guna video, dia lebih profitable dan lebih mudah buat jualan berbanding guna gambar. Sebab video ni lebih efektif untuk kita sampaikan message, dia lebih berkesan. Sebab kalau kita nak guna gambar, kita kena tulis copywriting panjang-panjang, kita kena tulis terangkan tentang produk panjang menjela. Kadang-kadang mula ada orang komen, boleh tak lukis, panjang sangat lah. Jadi kita gunakan video sebab efektif. Kita boleh tunjukkan demo manfaat produk, functionality produk, macam mana produk tu berfungsi, macam mana cara nak guna. Dia lebih efektif. Sebab apa? Bab kata pepatah Mak Saleh, kita show, don't tell. Maksudnya kita tunjuk, jangan cerita je, tunjuk, buktikan. Jadi video ni sangat berkesan sebab kita boleh tunjukkan dan buktikan yang produk kita ni memang bermanfaat seperti mana yang kita nyatakan, seperti mana yang kita claim, seperti mana kita janji dalam copywriting kita. Jadi boleh tak nak kalau tak run e-commerce, masih lagi close sale guna WhatsApp, nak guna video, boleh? Tak kisah sebenarnya. Yang penting bila run ads tu, kalau kita jual produk, kita gunakan video. Salah tak guna gambar? Tak salah, macam saya cakap, kena test. Masih ada lagi beberapa niche yang saya dah pernah run untuk klien-klien saya, guna gambar lebih efektif. Contoh niche fashion. Setakat ni kalau fashion, saya test antara video dengan gambar, jarang-jarang dapat result yang bagus kalau guna video. Tapi kalau guna gambar memang perform. Cuma kebanyakan masanya niche-niche yang lain memang guna video lah, lebih perform berbanding gambar. Okey, jadi sebelum kita nak rakam dan edit video ni, kita kena tahu 3 perkara dulu. Ada 3 benda yang kita kena buat. Pertama, sebelum kita buat apa-apa rakaman dan apa-apa editing, mestikan ada produk lah. Okey, dah ada produk, kita kena rancang dulu, susun flow. Apa yang kita nak rakam, video macam mana yang kita nak rakam. Jadi bila kita nak susun flow ni, tak kisahlah kita nak lukis ke, nak buat storyboard ke, nak tulis tangan ke, nak type kat komputer ke. Yang penting kita rancang dulu. Okey, video ni perjalanan dia macam mana, nak mula-mula nak tunjuk apa, kemudian nak tunjuk apa, kemudian nak tunjuk apa. Kalau saya punya cara, 7 saat pertama video tu memang saya terus tunjuk manfaat produk terus, ataupun functionality produk. Kalau kita run produk-produk yang macam gadget-gadget dapur daripada China, kita boleh tunjuk cara produk tu function. Terus tunjuk 7 saat pertama. Kemudian baru kita tunjukkan ciri-ciri lain, apa-apa yang lain lah. Kalau ada money back guarantee, kalau nak cerita. Tapi video produk saya jarang cerita. Saya akan tunjuk video, ada background music je. Kalau saya nak terangkan sikit-sikit pun, saya akan gunakan teks. Saya jarang cakap lah dalam video. Sebab apa? Sebab pertamanya bila saya run ads, saya tak nak kantoi lah orang tahu tu produk saya run kan. Saya suka run satu-satu produk tanpa orang tahu tu produk saya. Okey. Kedua, bila kita dah rancang flow, baru kita mula rakam. Bila kita rakam ni, kita bukan fokus cantik tau. Kita nak fokus yang produk tu jelas, orang nampak produk kita produk apa, dan orang boleh faham, okey, manfaat produk ni apa dan produk ni untuk apa. Apa functionality produk tu. Okey, tapi kalau dapat buat video yang cantik tu satu bonus lah. Jadi ramai orang tak buat video untuk run ads sebab dia fikir tak ada duit nak upah videographer. Dah lah tak ada duit, tak pandai pula nak buat video. Sebab apa dia fikir pandai? Sebab dia fikir nak video yang cantik, yang proper. Saya bagi tahu bila kita run Facebook Ads, saya pernah test video yang saya rakam sendiri. Bila kita rakam sendiri, guna handphone ni, handphone je, smartphone, memang nampaklah gegar-gegar sikit kan. Dah lah kadang-kadang tak pakai tripod, rakam pakai tangan macam ni kan, dia nampaklah gegar sikit. Berbanding video yang videographer profesional ambil, bila kita run ads, sebenarnya video yang kita rakam guna smartphone tu lebih perform kebanyakan masanya. Sebab apa? Sebab dia feels natural. Dalam media sosial, ramai orang sharing video, adalah orang kebanyakan. Jadi video yang kita iklan produk yang kita rakam sendiri dapat gegar-gegar, dia nampak lebih engaging. Orang lebih suka engage, orang lebih suka tertarik. Berbanding kalau iklan daripada videographer profesional, dia akan nampak feels macam iklan, rasa macam iklan. Dia dah tak rasa macam content social media dah.
Tapi salah tak kalau guna videographer? Tak. Masih ada lagi beberapa platform yang perlukan video yang profesional. Contoh YouTube Ads. Saya pernah run YouTube Ads, jual produk. Saya split test antara video yang saya rakam sendiri guna smartphone dengan video yang videographer ambil. Dekat YouTube Ads lain. Dekat YouTube Ads, video yang nampak profesional, videographernya shoot lebih perform berbanding video yang saya shoot sendiri yang nampak gegar-gegar tu. Tapi dia lain dengan Facebook Ads. Facebook Ads biar dia kena nampak natural yang kita rakam sendiri. Gegar tak apa. Yang penting produk tu nampak, orang faham manfaat dia apa. Tu saya cakap, cantik tu bonus. Tapi kalau YouTube Ads lain. YouTube Ads memang kena video yang profesional lah sikit. Okay, bila kita nak rakam tu, yang penting macam saya cakap, nampak produk dengan jelas, manfaat dengan jelas. Dan saya prefer, saya lebih sarankan rakam pada siang hari sebab cahaya cukup. Ada cukup pencahayaan. Jadi produk tu nampak terang, manfaat pun nampak dengan jelas. Kalau kita rakam malam mungkin cahaya tak cukup, bergantung harap pada cahaya, lampu rumah kan. Jadi takut video tu tak berapa jelas lah. Okay, ketiga baru kita akan edit. Bila kita dah rakam baru edit. Okay, bila kita nak edit, macam saya cakap, tutorial ni saya nak tunjukkan guna smartphone. Bila guna smartphone, kita akan gunakan satu apps ni, nama dia InShot. Okay, InShot ni ada untuk Android dan untuk iOS. Disebabkan saya guna iPhone, jadi tutorial ni pun dah akan saya tunjuk InShot dalam iOS punya lah. Tapi sebenarnya InShot dalam iOS dengan Android tak banyak beza sangat pun. Dia ada beza sikit-sikit je dari segi susunan icon tu je. Yang lain-lain tak ada apa sangat. Apa yang boleh buat kat iPhone tetap boleh buat dekat Android juga sebenarnya. Okey. Bab rakaman selesai. Jadi jom kita masuk ke demo smartphone macam mana nak edit guna InShot. Nanti anda akan tengok juga macam mana video yang saya rakam. Okey, kat situ anda akan dapat belajar saya rakam macam mana. Memang tak cantik tapi nampak produk dengan jelas, manfaat yang jelas dan macam mana saya edit guna InShot. Jom. Okey. Ini paparan ni ikon boleh nampak yang warna merah ni. Dekat perasan tak dekat saya punya desktop smartphone saya ni ada Twitter. Bawah Twitter tu ada satu apps yang logo warna merah macam kamera, dia macam Instagram tapi bukan Instagram. Okay, dia ada tulis InShot. Okay, inilah apps je. Kat Android ada, untuk iOS pun ada. Anda boleh download dekat Play Store ataupun App Store dulu. Okay, dia percuma, tak payah bayar tapi ada syarat dia lah. Dia ada beberapa function. Bila free, ada iklan yang kita kena tengok. Dan bila kita buat video tu, nanti kita save dia akan ada logo InShot kat bawah tu. Kalau nak buang logo tu, kena bayar lah. Tapi free pun boleh guna. Beza dia sikit je. Beza dia free ada ikon InShot. Bila kita punya video tu siap, kalau berbayar tak adalah ikon tu. Okay, paparan ni macam ni. Bila kita nak edit satu-satu video yang baru, kita klik pada video, ikon video tu, video, klik dekat new. Okay, syarat utama mesti adalah video yang kita nak rakam tu dulu. Bukan yang kita nak rakam, yang kita nak edit, kita dah rakam siap-siap. Okay, macam saya cakap, sebelum kita rakam, kita kena susun flow. Contoh, okay, video mula-mula nak tunjuk manfaat produk, kemudian nak tunjuk function, ketiga nak tunjuk cara guna produk. Contoh kita jual skincare, nak tunjuk cara guna. Okay, boleh ambil cara guna. Kemudian baru letak CTA, call to action. Macam mana nak beli. Contoh, click shop now. Masuk ke www.abc.com.my untuk pembelian. Contoh, tu CTA. Okay, dan saya suka setiap flow tu, contoh manfaat, function, cara guna, saya rakam video lain. Bukannya kita rakam satu one shot sampai habis. Tak. Kita akan ni, macam tengok, saya ada buat rakaman dekat handphone saya ni. Jadi kita akan gunakan video yang pertama dulu, nak tunjukkan manfaat. Contoh. Ni contoh je. Okay. Sekarang video dah masuk. Sebelum tu, tekan dekat canvas. Okay, kalau untuk video Facebook Ads, saya suka gunakan canvas jenis 1.1 macam ni ataupun 4.5. Tapi kebanyakan masanya saya akan guna 4.5. Tapi yang pasti bukan saiz 16.9. Bukan. Kenapa bukan 16.9? Kenapa mesti 4.5? Kenapa mesti 1.1? Sebab bila kita buat saiz canvas 4.5, bila kita run ads, orang scroll dia nampak ads kita hampir separuh screen. Okay, kalau 4.5 ni 70% daripada ruang apps tu, ruang apps Facebook tu dia scroll, dia akan nampak iklan kita. Tapi kalau kita guna video 16.9, akan dia jadi kecil lah. Macam dia scroll, okay. 4.5 lebih besar, maka ruang banyak screen. Jadi orang tu akan ada probability lebih tinggi dia nak perasan iklan kita, nak klik pada iklan kita. 1.1 pun okey, tapi saya biasa guna 4.5 sebab dia besar lagi. Lagi best lah. Okay, background, klik pada background, saya akan letak color contohlah hitam okey. Sekejap tengok video. Okey, video ni
Okay, ni nak tunjuk function yang dia boleh jadi chopping board kan. Okay, ni nak tunjuk functionality lah, flow dia. Okay, so video ni panjang sangat sebenarnya. Saya nak tunjuk setakat nak tunjuk dia boleh jadi chopping board. Okay, jadi kita ambil, boleh potong apple ni cukup lah. Okay, lepas tu kalau saya akan cut. Cara nak cut dia, kita nak potong, kita tak nak ambil full video. Pergi dekat ni, kita dah tap split. Okay, dia akan split lah, dia akan jadi 2 video. Okay, setakat yang potong ni saya selesai, kita delete. Okay, boleh nak tunjuk dia boleh jadi chopping board je. Boleh nak tunjuk jadi chopping board. Okay, lagi satu tips untuk video ads ni, saya suka speedkan dia, bagi dia nampak laju sikit. Okay, speed ni saya akan pakai, biasanya pakai 2.1 ataupun 2.2 lah. 2. Kita test 2.2. Kalau nampak laju sangat, okay, kurangkan jadi 2.1. Ya. Okay, tengok. Okay, 2.2 okay ni. Okay, jadi chopping board. Boleh potong. Okay, kemudian saya nak tunjukkan produk ni juga boleh jadi untuk pemarut. Okay, kita nak tambah video. Dekat penjuru kiri bawah ni, kalau perasan ada satu ikon warna merah, simbol tambah. Okay, kita boleh klik, tekan dekat video atau foto. Jadi kita nak masukkan video lain. Saya nak tunjukkan ni boleh jadi penyagat pula. Okay, jadi penyagat. Sekarang dia jadi ni. Jadi ni. Okay, jadi penyagat pula. Okay, speed kita naikkan jadi 2.1. Macam saya cakap tadi, 2.2 ke 2.1. Kita test 2.2. Kalau laju sangat baru kita slowkan. Dia nampak lebih saya dah test antara video yang speed laju dengan ni. Kalau nak video demo produk lah, speed laju dengan speed perlahan. Video speed laju lebih engaging dan lebih mudah convert. Kenapa? Sebab dia nampak lebih menarik, lebih laju. Okay, yang video macam saya ni, yang kita tunjuk produk, tak ada orang cakap. Kalau ada pun background music je. Background music tak apa, kita tak laju kan. Contoh, okay. Ni tunjuk penyagat pula kan. Kemudian saya nak tunjuk dia boleh basuh. Okay, kita masukkan satu lagi video. Tunjuk dia boleh jadi penapis. Okay. Okay, penapis. Kita speedkan juga penapis ni. Okay. Ni saya nak tunjuk contoh. Sebenarnya video ni saya boleh edit lebih proper lagi. Tapi saya nak tunjuk contoh apa yang saya buat lah bila editing video. Okay, satu lagi saya akan tambahkan teks. Teks dekat atas ni, kita nak buat satu headline. Okay, biasa headline kita buat kat copywriting kan. Okay, bila kita buat iklan video, headline juga kita akan letak pada video. Dan headline pada video tu lebih penting daripada apa yang dekat copywriting. Sebab headline dekat video ni akan tarik perhatian prospek kita untuk berhenti tengok iklan produk kita. Contoh ni, okay. Guna alat ini je untuk potong sagat basuh sayur. Dan buah, contohlah buah. Okay, letak 3 in 1. Nak tunjuk, nak bagi tahu apa manfaat produk ni. Produk ni 3 in 1. Dia boleh guna untuk potong, sagat dan basuh sayur dalam satu masa. Okay. Okay, tips. Okay, satu lagi tips. Bila kita buat video ni, tulisan ni, color dia kita kena kontrakan dengan background. Macam saya, background dia hitam kan. Okay, hitam ni warna gelap. Jadi teks dia kena warna cerah. Dia kena kontra. Kalau background cerah, teks kena warna gelap. Tapi kalau background, latar belakang gelap, teks kita kena cerah, warna cerah. Warna cerah apa? Contoh kuning. Nak guna merah boleh. Warna merah yang macam pink ni ke, putih ke, putih terus pun okey kat, kontra. Tapi putih nampak plain sangat. Jadi saya guna kuning lah. Contoh saya guna kuning. Okay, ni saya akan letak headline. Lepas tu kat bawah ni saya akan letak, okay, jap, tulisan ni kita kena lama ni sampai hujung video. Kalau tak nanti separuh video je dia keluar. Okay, satu lagi kita letak satu teks kat sini.
Kita biasa akan letak CTA lah. Klik shop now. Okay, nanti kat ads pun masa buat ads, button letaklah button shop now tu untuk diskaun. Contoh kita ada promo diskaun untuk beli dengan harga diskaun. Okey. Kalau nak tukar color pun boleh. CTA ni katalah tak nak lah warna kuning, nak lah warna lain kan. Kita ni, kita tekan dekat icon pencil ni, okay, kita letak warna ni lah, cerah kan. Okey ni. So dah siap video kita. Okey. Nak lagi best, kita tambahlah music background sikit. Dan macam saya akan mutekan bunyi pada video ni. Okey. Volume, kita tutup volume sebab kita tak nak video punya bunyi. Kita nak letak bunyi background. Okey, dalam InShot memang ada dah lagu-lagu dia. Tapi kalau tak ada lagu dah ni, kita boleh guna lagu lain. Cuma jangan guna lagu yang keluar kat radio, lagu-lagu artis, sebab benda tu ada copyright. Bila kita run ads, nanti ads detect ada copyright, boleh jadi kita kena ban, kita tak dibenarkan iklan dah. Okey, jadi guna lagu-lagu yang dalam InShot sebab ni free, tak ada copyright. Atau anda boleh search dekat Google YouTube Sound Library, YouTube Music Library. Search YouTube Music Library. YouTube ada banyak music yang tak ada copyright yang boleh digunakan. Kita boleh download untuk guna dalam video. Jadi tak ada kena copyright benda tu. Jadi iklan kita selamat, tak kena ban semua. Okey, contohlah. Okay, video ni lagu ni tak sesuai pun, tapi sajalah nak tunjuk. Ni saja nak tunjuk macam mana nak gunakan, nak masukkan lagu kan. Okay, tapi sebenarnya lagu ni tak sesuai pun dengan video ni. Carilah lagu yang kita rasa nampak sesuai dengan perjalanan video kita tu. Tarik ke belakang, bagi sama dengan kita punya ni video. Tak adalah nanti lagu tu tiba-tiba tengah video baru nak keluar kan. Okey, cun. Okay, untuk video punya volume. Okey. Santai-santai. Sebenarnya saya dah buat video ni dan edit lebih panjang dan lebih nampak function lah. Sebenarnya produk ni ada 9-in-1 function dia. Cuma saya tak tunjuk semua sebab saya bukan nak jual produk ni. Saya nak tunjuk macam mana nak rakam dan edit. Nampak tak? Rakaman saya simple je. Ni rakam guna tangan, tak ada guna tripod pun. Tak ada pun professional. Cantik memang tak lah. Video ni tak cantik. Tapi yang penting produk, macam saya cakap, produk nampak dengan jelas. Orang faham kita produk tu produk apa manfaat dia dan kenapa kena beli. Okey. Jadi bila kita dah siap, kita boleh tekan dekat penjuru kanan atas ni ada satu ikon tu macam anak panah tu, klik. Kita akan save. Okay, bila dah save, dia akan simpan dalam phone. Bolehlah guna untuk run ads. Okay, kalau macam saya, sebab saya run ads guna laptop ataupun desktop, video kat phone ni saya akan hantar ke Telegram. Nanti dekat desktop, okey, hantar guna Telegram ke Telegram. Buat satu macam satu group. Mungkin ada anda dengan seorang je staff. Sebab nak create je satu group kat Telegram, hantar video ni. Nanti dekat desktop buka Telegram, download je video tu. Tu kalau saya senang nak transfer, guna Telegram je transfer. Okay, transfer sesama sendiri kan. Okay, itu saja untuk rakaman dan edit guna InShot.
Okay, kita recap balik 3 flow. Sebelum kita rakam, kita kena faham. Pertama, susun dulu flow video. Pertama nak rakam apa? Okay, kita kata nak tunjuk manfaat, nak tunjuk functionality, cara guna, lepas tu baru nak letak CTA. Okay, bila kita dah rancang, baru kita rakam. Macam saya cakap, rakam tak perlu fokus pada cantik. Yang penting orang nampak produk itu tu apa, nampak demo, cara guna, functionality, apa manfaat dia. Tapi kalau dapat video yang cantik tu, fokus lah, bonus lah. Cuma tak perlu guna professional punya videographer. Melainkan anda nak run YouTube ads. Okay, perlukan professional punya videographer. Ketiga, kita akan edit guna satu apps ni, nama dia InShot. Okay, jadi selain daripada video, benda-benda yang lain lagi yang penting bila kita run ads ni copywriting lah. Sebab pertama orang tengok video, kedua aku tengok copywriting. Jadi kita tetap kena buat ayat iklan yang menarik lah. Okay, kalau nak belajar buat ayat iklan menarik, anda boleh rujuk description dekat video YouTube saya ni. Saya ada letakkan link panduan saya, panduan copy master, belajar cara teknik tulis ayat iklan yang memukau supaya prospek tu tengok iklan kita, dia rasa menarik, dia rasa teruja nak beli produk kita. Okay, selain daripada tu, kalau anda nak belajar buat e-commerce, anda boleh dapatkan buku saya, buku fizikal, bukan e-book buku fizikal. Saya akan post kitab strategi sulit e-commerce. Link ada juga dekat description di bawah. Description di bawah ni. Kalau anda ada soalan, okay, tak faham, mungkin anda tengok video saya yang lain ataupun video ni ada soalan dan tak faham, boleh join group Facebook saya, tanya soalan dalam group Facebook saya akan respon soalan anda dekat dalam group Facebook saya. Itu saja, kita jumpa dalam video-video yang akan datang. Bye.